Okey. Boleh dengar suara saya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Keza, kita mulakan. Boleh, insyaAllah. Alright. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Kita dapat sekali lagi buat siri yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga, yang mana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil teladan, mengambil pelajaran, mengambil faedah daripada surah yang mempunyai kaitan dengan Al-Insan, iaitu surah At-Tin. Moga-moga pengisian kita pada petang ini dipermudahkan oleh Allah. Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan. Allah Subhanahu wa taala melancarkan, melapangkan dada kita untuk kita belajar pada petang ini. Saya mohon kepada semua yang mengikuti sama ada di Zoom ini ataupun melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, untuk memudahkan pembelajaran telah disediakan nota untuk rujukan surah At-Tin. Jadi kalau ada mana-mana yang belum lagi memperolehi nota, saya mohon tinggalkan. Kalau di FB, saya minta tolong tinggalkan maklumat di komen. InsyaAllah kalau ada rakan-rakan yang boleh bantu kongsikan link Telegram Akademi, banyak memberikan manfaat. Kerana nota-nota memang berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kalau di grup WhatsApp, saya bimbang saya terlepas pandang. Sebab saya yang buat semua kerja tu, jadi al-maklum lah. Takut saya terlepas pandang, tapi insya-Allah dalam Telegram biasanya akan ada nota-nota bagi kuliah-kuliah yang lepas pun ada, kuliah yang baru yang akan datang pun ada. Sebab tu bagus kita berada di Telegram. Sebab kalau orang dalam grup WhatsApp, kalau masuk kemudian dia tak akan dapat benda yang Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar suara. Ustaz, tak dengar suara lah. Sekejap ya, saya terputus. Terputus. Dah ada dah Ustaz. Dah ada dah. Dah ada dah. Okey dah. Acah-acah je tadi. Tak adalah saya kurang. Memang saya terputus talian saya. Ya, anak saya pun ada kelas juga. 2 orang campur dengan saya. 3 orang. So sama-sama naik lah. Belajar, sama-sama belajar. Jadi saya minta maaf ya. Agak memang banyak isu tentang internet ni. Okey, tak apa. Sabar Okey. Kita lanjutkan dengan pengulangan. Okey, jadi pada petang ini, apa yang kita nak sasarkan? Apa yang kita nak belajar pada petang ini? Kita pada petang ini, kita akan masuk kepada bahagian ini. Petang ni, kita nak masuk bahagian ni. Kita nak masuk bahagian penegasan, yang mana penegasan yang awal-awal, kita nak masuk bahagian penegasan. Penegasan ni, ia merupakan jawab sumpah.
Jadi saya minta tuan-tuan dan puan tulis, kalau kita belajar tentang sumpah, dia mesti ada elemen jawab sumpah. Ataupun saya sebut pada minggu lepas kita dah belajar tentang sumpah. Apabila kita belajar tentang sumpah, ada dua sudut. Sudut yang pertama tentang sumpahan itu sendiri. Bersumpah dengan apa? Itu dia panggil al-muqsamu bihi. Tetapi apabila sebut tentang sumpah, dia mesti ada sesuatu yang ingin ditegaskan. Yang ingin ditegaskan itulah kita namakan ia dengan al-muqsamu. Al-muqsamu alaihi, ataupun kita kata jawab sumpah. Jadi pada petang ini kita akan belajar tentang perkara apa yang Allah Ta'ala nak tegaskan sebenar-benarnya kepada kita. Jadi nak tahu perkara apa yang Allah nak tegaskan kepada kita, kita akan rujuk pada ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kita mahirkan ayat kita dapatkan dulu maklumat ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Jadi kita masuk kepada fasa kita nak tahu apa yang Allah nak tegaskan di dalam sumpah. Jadi kita mulakan apa penegasan yang pertama yang Allah nak tegaskan. Kita akan belajar ayat yang keempat terlebih dahulu. Okey, manusia sebaik-baik penciptaan. So kita akan belajar yang ini. Ya, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Ayat yang keempat ni kita boleh rujuk dalam nota pada muka surat nombor 12. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, inilah penegasan yang pertama. Selepas Allah bersumpah 4 kali, kemudian Allah nak menegaskan. Ayat 4 ni, sebelum kita nak masuk kepada isu apa yang Allah nak tegaskan, apa yang Allah nak tegaskan kepada kita ni, maka kita kena lihat dulu ada 2 penguat, ada 2 taukid pada ayat yang keempat ni. Saya minta tolong bulatkan ataupun tolong gariskan pada huruf la dengan qad. Pada perkataan qad, dekat qad ni saya tuliskan. Dekat qad ni dia ada 2 penegasan. Satu dekat huruf, dah tak nampak dah, sekejap saya undur sikit. Saya guna yang kecil. Okey. Dekat qad ni ada 2. Satu huruf lam, satu huruf qad. So dia ada 2. Dia ada 2 penegasan tu. Satu dekat huruf la, satu dekat huruf qad. Maksud dia, satu dia ada dekat sesungguhnya, satu lagi dia dekat benar-benar. Laqad. Okey, tolong ambil maklumat ni. Okey, la ni maknanya adalah huruf yang digunakan untuk mengukuhkan, termasuklah huruf qad. Huruf qad ni dia untuk tahqiq, memang untuk mengukuhkanlah, dan benda tu memang telah terjadi pun. Sebab qad ni dia memang masuk kepada perbuatan yang telah Allah buat. Okey, dapat 2 maklumat tadi, sangat penting maklumat ni. Jangan diabaikan. Okey, laqad. Okey, sesungguhnya dan benar-benar. Okey. Kemudian kita masuk kepada isi dia. Isu dia apa? Apa yang Allah nak tegaskan ini? Allah mengatakan khalaqna. Kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Okey. Allah nak menegaskan yang Allah itu telah menciptakan. Telah menciptakan siapa? Al-insan, iaitu insan. Okey. Allah menegaskan dia telah mencipta insan.
Mencipta insan tu bagaimana? Fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okay. Kalau saya tanya pada tuan-tuan perempuan, tuan-tuan boleh jawabkan, apakah isu ataupun perkara yang Allah nak tegaskan pada ayat 4 ini? Ia berkaitan dengan penciptaan insan itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ambil dulu isu dia. Okey. Sebelum kita panjangkan maklumat ayat 4 ini, saya pernah menyebutkan ataupun tuan-tuan pernah belajar, kalau Allah menggunakan perkataan, kalau Allah sebut tentang penciptaan manusia, mesti dia ada sesuatu perkara lain yang nanti kita akan belajar. Okay? Dekat ayat 4 ni, ayat 4 ni, kalau kita, bukan kalau lah, kita memang perlu menghubungkan balik ayat 4 dengan ayat 3, ayat 2 dengan ayat 1. Okey, maksud menggabungkan tu apa? Menghubungkan tu apa? Maksudnya macam ni. Dekat ayat 4, kita jumpa Allah Ta'ala gunakan 2 kali pengukuhan. Sesungguhnya dan juga benar-benar. Kalau kita perhatikan ayat 4 ni, sebenarnya kita dah tahu dah Allah nak sebut manusia ni dicipta dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Okey. Ayat 4 ni Allah Ta'ala sebenarnya telah menegaskan ada berapa kali. Kena hubungkan baik dengan ayat 3, dengan ayat 3, dengan ayat 3, 2 dan 1. Siapa boleh bagi jawapan? Ada berapa kali yang Allah nak tegaskan khalaqanal insana fi ahsani taqwim tu? Ada berapa penegasan, pengukuhan? Ada berapa? Siapa boleh bagi ni jawapan? Petang-petang ni. Ada? 6 Ustaz. Ada 6. berapa ada 6 penegasan. Macam mana kita boleh kata dia ada 6 penegasan? Daripada yang buah apa ni, buah tin, buah zaitun, lepas tu daripada Mekah, Gunung Tursina, lepas tu Hod. Okey. Betul, jazakillah khairah, ada 6 penegasan. Kalau ibu-ibu, kalau tuan-tuan dan perempuan tertanya-tanya, mana pula dapat 6 penegasan? Okey, kita jawab macam ni. Penegasan 4 yang pertama, ia berada pada sumpah. Sumpah tu dah ada 4 kan? So, sumpah tu fungsinya menegaskan. Okey. 2 lagi penegasan dekat mana? Itu yang perkataan sesungguhnya dengan benar-benar. So, dia ada 6 semua sekali. Okey, 6. Jadi, 6 penegasan ni, Allah Ta'ala nak kata pada isu apa? Khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Okey, ni saya dah ulang dah pada minggu lepas. Saya ulang sekali lagi supaya kita tahu kedudukan insan ni. Okey, ambil maklumat penegasan ni. Okey. Dah jelas, tuan-tuan dah boleh nampak tentang ada 6 penegasan, termasuk 2 penegasan berada pada ayat yang keempat. Jadi untuk kita kukuhkan lagi pentafsiran ini, mari kita tengok terlebih dahulu huraian dan tafsiran ayat muka surat nombor 13. Okey. Kalau kita lihat di sini, muka surat nombor 13 tu saya ada datangkan ulasan daripada Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin ni dalam tafsir Juz'u Amma. Okey. Beliau kata apa? Beliau kata ayat nombor 4 ni, dia kata inilah isi sumpah. Apa maksud isi sumpah? Isi sumpah tu maksudnya jawab sumpah tu. Isi sumpah tu maksudnya inilah sebab kenapa Allah bersumpah. Okey, lepas tu kita baca lagi. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah
bahawa dia telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Okey, lepas tu tambah sikit. Dia kata, kalimah yang menjadi isi sumpah ni, maksudnya jawab sumpah ayat 4 ni, dia kata, ditegaskan dengan 3 bentuk, dengan 3 cara. 3 cara tu, yang pertama Allah guna sumpah. Ini cara pertama, Allah menggunakan sumpah. Ada berapa sumpah? Ada 4. Kemudian cara yang kedua Allah tegaskan dengan guna huruf lam. La, sebelum qad tu ada huruf lam. Lepas tu adanya qad dengan huruf qad. So ada 3 bentuk, 3 cara Allah menegaskan. Ni saya tak perlu terangkan sebab kita dah sebut tadi berulang kali. Okey. Selepas kita dah faham, okey, isunya adalah kenapa Allah Ta'ala nak menegaskan sampai menggunakan 6 penegasan? Ini yang ada yang tanya pada minggu lepas. Kenapa? Dan kita pun akan tertanya-tanya, kenapa sampai 6 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan? Kan? Maksudnya Allah menegaskan sampai sumpah 4 kali, gunalah dengan qad. Okey, ayat 4 ni isunya Allah nak tegaskan Allah telah mencipta manusia. Jadi, kenapa sampai Allah nak tegaskan? Adakah ada orang yang dia tak percaya yang Allah Ta'ala tu yang menciptakan manusia? Isu dia. Adakah ada orang yang tak percaya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang telah menciptakan manusia? Faham tak? Ataupun adakah manusia dia tak percaya dia itu adalah sebaik-baik kejadian? So apa sebenarnya? Kan? Ini yang jawapan yang ada yang tanya juga, ada yang soalan tanya minggu lepas. Dan kita kena cari jawapan dia dulu. Sebelum kita lanjutkan. Sebelum kita nak tahu isu apa maksud sebaik-baik bentuk kejadian tu, kita kena cari dulu maklumat. Kenapa Allah perlu buat 6 penegasan? Ada siapa ke yang ragu tentang Allah yang telah menciptakan manusia ni? Itu dia punya persoalannya. So kita nak bagi jawapan apa? Sebab kita kena ulas ni. Sebab kita kena cari jawapan kenapa Allah Ta'ala tu dia, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia bersumpah kepada tentang bab kejadian dia telah menciptakan manusia. Okey. Jawapannya begini. Allah nak menegaskan 6 penegasan yang Allah telah menciptakan manusia ni. Okey, saya minta tuan-tuan catat. Okey, begini. Ayat 4 ni, kalau kita belajar tentang kenapa perlu Allah Ta'ala kata dia ciptakan manusia, okey, kenapa Allah menciptakan manusia? Okey, kalau kita tahu Allah telah menciptakan manusia. So daripada ayat itu, statement itu, apa yang kita dapat tahu tentang Allah? Kita akan kata Allah menciptakan manusia itu maknanya Allah Ta'ala tu pencipta manusia. Okey, betul? Allah telah menciptakan manusia ini sebenarnya menunjukkan juga Allah itu berkuasa. Ciptakan yang manusia ini asalnya tak ada, kemudian ada. Ambil maklumat ini. Okey. Allah ayat 4 ni, apa sebenarnya hikmah Allah nak kata dia itu telah menciptakan manusia? Okey. Ayat ini sebenarnya nak menunjukkan satu sudut Allah Ta'ala tu dialah yang maha pencipta, dia berkuasa menciptakan manusia daripada tak ada kepada ada. Ambil dulu maklumat tersebut. Okey. Apabila kita dah dapat maklumat itu, timbul pula soalan yang kedua tadi. Soalan yang tadi, kenapa sampai Allah perlu bersumpah yang dia ini telah menciptakan manusia? Ia ada kaitan dengan jawapan tadi. Kenapa? Sebenarnya, ada orang yang dia menafikan
ada orang dia ragu-ragu. Ada orang dia rasa sangsi bahawa boleh ke Allah Ta'ala nak hidupkan manusia di hari akhirat nanti. Okey. Ini untuk jawapan kenapa Allah nak tegaskan sebanyak 6 kali. Kerana ada di sana manusia yang ragu, yang tak percaya Allah Ta'ala ini mampu untuk menghidupkan manusia semula di hari akhirat. Itulah sebenarnya jawapan dia. Mengapa Allah nak menegaskan sampai 6 kali? Maknanya penegasan tu secara tak langsung untuk menguatkan bahawasanya Allah Ta'ala boleh hidupkan manusia tu sekali lagi di hari akhirat nanti. Seperti mana Allah Ta'ala telah ciptakan manusia itu. Mula-mula dulu tak ada, kemudian baru cipta. Bukan cipta je, tapi cipta tu cantik, indah. Fi ahsani taqwim. Okey, saya ulang sekali lagi. Ya? Okey. Kalaulah ada orang yang kritis, dia bertanya lagi. Macam mana boleh dapat itu jawapan dia? Jawapan dia maksudnya, bagaimana kita kata Allah nak menegaskan sebenarnya Allah Ta'ala nak bangkang. Allah Ta'ala nak bagi orang yang dia tak percaya tu kepada percaya tentang hari kebangkitan Allah hidupkan. Jawapan dia ada pada surah At-Tin juga. Okey. Kita lihat. Nanti waktu kita baca ayat nombor ni. Kita baca ayat nombor 6, kita baca ayat nombor 7. Kita tengok sekejap ayat nombor 7. Okey, ni jawapan dia. Waktu kita baca ayat nombor 7, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut apa? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Nanti kita akan jumpa ayat ni Allah kata, maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan? Apa yang menyebabkan engkau itu mendustakan hari pembalasan? Ni ada cerita tentang apa? Dekat sini, Biddin ni, hari pembalasan tu, mendustakan tu apa? Hari pembalasan tu kaitan dengan apa? Hari kiamat. Maknanya, ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat yang keempat yang sedang kita baca tadi tu. Maknanya di sini, kita dapat jawapan, rupa-rupanya Allah Ta'ala menegaskan sampai 6 penegasan pada penciptaan manusia ini ada kaitan dengan manusia yang tidak percaya kepada manusia nanti kalau dia mati boleh hidup semula. Itulah sebenarnya jawapan kenapa Allah menegaskan. Dapat? Kalau ada yang rasa macam, kalau kita nak kukuhkan lagi jawapan tu, saya boleh bagikan tuan-tuan ayat-ayat Quran yang lain lah. Yang boleh kita kukuhkan. Bahawasanya Allah, kalau Allah Ta'ala kalau disebut dia cipta manusia ni, sebenarnya ada kaitan tentang Allah boleh cipta manusia kali yang kedua. Bukan cipta kali kedua dah. Sekadar hidupkan je balik. Jadi, tuan-tuan boleh ambil ayat-ayat lain ya. Tuan-tuan boleh ambil ayat-ayat lain di dalam Quran yang Allah selalu guna hujah. Allah Ta'ala kalau dia nak menguatkan hujah dia, yang mana kalau ada manusia tak percaya hidup semula, Allah Ta'ala akan gunakan hujah. Tengok macam mana kau hidup dulu mula-mula. Ayat yang paling mudah untuk kita ingat jawapan dia dalam surah Yasin. Ingat dalam surah Yasin. Yang Allah Ta'ala sebut macam ayat nombor, kita boleh guna ayat nombor 78, 79. Ingat tak ayat tu bunyinya apa?
Ayat yang Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Tu perkataan وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Allah Ta'ala kata, pandai-pandai je dia bawa datangkan perumpamaan kepada kami. Tulang yang hancur tu tak boleh nak dihidupkan balik. Tuhan kata apa? وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dia telah lupa penciptaan dia. Maksudnya Allah Ta'ala kata, dia telah lupa yang dia tu telah diciptakan. Nak ambil satu lagi, kukuhkan lagi ayat nombor 79 dalam surah Yasin tu. Kan Allah Ta'ala kata, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Tuhan kata, jawab dekat dia orang. Yang akan menghidupkan mereka tu adalah yang menghidupkan mereka tu buat kali pertama. Siapa dia? Allah. Jadi ia akan hidupkan manusia kali kedua adalah yang menciptakan manusia kali pertama. Siapa dia? Jawapannya adalah Allah. Oleh kerana itulah ayat nombor 4 ini bukan sekadar Allah Ta'ala nak cerita manusia sebentuk, sebaik-baik bentuk kejadian. Tetapi kita nak kaitkan ayat 3, ayat 4 dengan ayat 3, ayat 2, ayat 1. Rupa-rupanya Allah bersumpah 4 kali, masuk pula huruf lam dengan huruf qad. Allah nak menegaskan 6 kali bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia awal-awal. Allah Ta'ala juga sebenarnya boleh boleh menghidupkan manusia yang akan datang. Itulah sebenarnya jawapan kenapa Allah bersumpah dan buat 2 penegasan. Kalau saya tak terang macam ni, kita tak nampak jawapan tu pada ayat 4. Sebab dekat ayat 4 ni, kita cuma dapat jawapan Allah nak tegaskan, manusia tu sebaik-baik bentuk kejadian. Itu memang betul lah. Tapi kita nak kaitkan juga dengan kaitan fama yukadzibuka ba'du biddin. Okey, selesai maklumat itu. Sekarang kita nak masuk kepada tafsiran. Apakah makna fi ahsani taqwim? Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey, dalam nota kita terus tengok kepada kotak ni. Kotak muka surat nombor 14 diagram tu. Cuma saya minta tuan kena buat beberapa pembetulan. Ini adalah nota saya yang agak lama sebenarnya. Okey. Baik, kita tengok muka surat nombor 14 dekat kotak ni. Kita nak cari apa makna ahsanut taqwim. Okey. Yang dekat fitrah ni, saya minta tuan-tuan dan perempuan padam. Okey, tuan-tuan dan perempuan padam. Okey, tuan-tuan padam. Padam. Saya nak minta tuan-tuan tulis dekat ahsanut taqwim ni, tuan rujuk dia kepada rohani. Tulis dia kepada rohani. Itulah rohani lah. Rohani. Maksudnya begini. Ahsanut taqwim ni, makna yang kita memang nampak terang-terang, Allah bagi tahu fizikal manusia tu, jasad manusia tu, kaki dia, tangan dia, dia boleh berjalan, kepala dia atas, kan? Kaki ke atas, kaki kat bawah, kepala di atas, tak sama macam haiwan-haiwan tu. Tu kita faham fizikal tu. Tapi adakah hanya kerana manusia ni kepala di atas, kakinya ke bawah, dia tak jalan guna perut, okey, kan, seperti haiwan dan sebagainya, menunjukkan itu saja makna ahsanut taqwim? Kita akan kupas maksud yang kedua sekejap lagi. Tapi sebelum tu, kita lihat dulu apa makna ahsanut taqwim pada makna takwim. Apa makna takwim? Okey. Kita lihat dekat sini. Buka muka surat nombor 14. Muka surat 14 ni. Okay, kita tengok apa makna takwim dulu. Takwim. Dalam tafsir Al-Munir, takwim bererti
menjadikan sesuatu dalam bentuk yang paling seimbang dan sempurna. Okey, paling seimbang, paling sempurna. Okey, kita ambil dulu makna takwim tu. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Misbah, dikarang oleh Muhammad Quraish Shihab, Pak Quraish Shihab, beliau kata begini. Kalimah takwim berasal daripada kalimah qawama, yang daripada kalimah qawama tadi terbentuknya perkataan qaimatun, aqimu, istiqamatun. Okey, dan sebagainya lah. Yang dia kata menggambarkan kesempurnaan sesuatu sesuai dengan objeknya. Contoh, dia kata, kalau perkataan aqimu digunakan dengan salat, maknanya salat tu dibuat dengan sempurna. Itu maksud dia. Dibuat dengan sempurna. Okey. Kalau kita letak perkataan takwim pada manusia, maksudnya penciptaan manusia yang sempurna. Ini juga diulas oleh Al-Gharib Al-Asfahani. Dia kata perkataan takwim menunjukkan keistimewaan manusia jika nak dibandingkan dengan haiwan. Kita jumpa salah satu maksudnya adalah bentuk fizikal yang tegak dan lurus. Ini makna pertama. Tetapi dalam perkataan takwim itu, kata Al-Gharib Al-Asfahani dalam mufradat, dia kata ahsanu takwim itu juga ada kaitan tentang akal, ada kaitan tentang pemahaman. Maknanya, tolong isi kotak yang kedua ini, fitrah tadi kita padam. Kita kena padam dia. Okey, saya tak mau ulas tentang isu ini. Kita padam dekat sini. Tulis apa dekat sini? Tulis. Dekat sini kita tulis dari sudut rohani, dari sudut jiwa, dari sudut akal lah. Dekat sini. Dia bukan fizikal saja. Dia bukan isu ahsani takwim itu pada fizikal. Tetapi pada jiwanya. Kita kan ada perasaan, kita ada jiwa, ada rohaninya. Itulah sebenarnya maksud yang lengkap bagi fi ahsani taqwim. Kalau nak kukuhkan lagi kedua-dua maklumat ni, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Al-Azhar, baca tafsir karya tafsir Hamka lah. Sopa Hamka, dia kata apa? Dalam tafsirnya dia kata, antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ni, dia kata, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Lepas tu dia kata, bentuk lahir dan bentuk batin. Maknanya, physical, iaitu lahir dia, zahir dia, dan juga pada batinnya. Batinnya tu rohaninya. Pada apa? Pada jiwanya. Okey, dah dapat maklumat tadi? Okey, tolong tulis terlebih dahulu di situ sebab nanti kita nak kaitkan dengan ayat yang lain. Okey, saya minta tuan-tuan tulis maklumat tambahan tentang ayat Quran yang lain untuk mengukuhkan maksud fi ahsani takwim ni juga ada kaitan dengan jiwa manusia, perasaan manusia, akal manusia, batin manusia. Tuan-tuan boleh ambil dalam surah Asy-Syams ada. Allah Ta'ala sebut tentang wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat tu ada dalam surah Asy-Syams. Cerita-cerita pasal jiwa manusia. Okey, cukup dengan maklumat ini. Jadi, alhamdulillah kita telah selesai kita telah selesai mempelajari tentang
maksud fi ahsani taqwim. Okay, kita dah dapat dah maklumat ni. Alhamdulillah dah dapat maklumat ini. Sekarang kita pergi pula kepada kita nak hubung kaitkan lagi pada perkataan fi ahsani taqwim tadi tu. Fi ahsani taqwim tadi pada fizikal, pada rohani, lahir, zahir dan batin tadi tu, maka apa kaitan dengan ayat sumpah-sumpah sebelum ni? Jadi kalau kita lihat dekat ayat nombor 4 huraian tafsir ayat 4 ni, lihat apa ulasan Syekh Amrul Khalid. Amrul Khalid dalam Khawatil Quraniyah. Beliau kata apa? Okey, beliau kata kaitan 3 ayat pertama yang digunakan sumpah oleh Allah dengan perkaitan menciptakan manusia pada ayat 4 ni seolah-olah. Okey, dia kata surah ini nak sampaikan pesan pada kita tentang kemuliaan jiwa manusia itu di sisi Allah sama dengan kemuliaan ketiga tempat tersebut. Kita nampak tak macam mana nak hubung kaitkan sumpah dengan ayat 4. Tadi kita kaitkan dari sudut penegasan. Sekarang kita kaitkan pula dari sudut fi ahsani taqwim. Kalau ayat sebelum ni kita belajar sebenarnya Allah kaitkan dengan tempat diturunkan wahyu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, maka perkaitan ahsanu taqwim tadi Allah nak kata betapa mulianya manusia ni seperti mana mulianya 3 tempat itu. Okey, dah dapat tangkap maklumat ni kan. Oleh kerana itu kata beliau, wahai manusia, dia kata, muliakanlah kamu tu fi ahsani taqwim tu dengan ketaatan sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kamu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey, maknanya Allah Taala kita dapat okey ya, saya kena kontrol suara ni. Okey. Allah Taala bagi tahu kepada kita penciptaan kita insan itu fi ahsani taqwim tadi tu ada kaitan dengan kemuliaannya yang Allah pilih tepat-tepat turunnya wahyu. Dan wahyu itu juga ada kaitan dengan kemuliaan manusia dari sudut ketaatan, keimanan. Kerana ia adalah wahyu seperti mana kita pernah ulas sebelum ini bahawasanya kalau orang tolak wahyu, dia dah tak jadi mulia dah. Tapi kalau dia tolak wahyu, kalau dia terima wahyu, macam kalau golongan Nasrani, kalau golongan Nasrani contoh, kalau dia ambil wahyu yang ada pada Nabi Isa, kan Injil, dia akan jadi manusia yang mulia. Dia kata, kalau ambil wahyu Nabi Allah Musa, kerana dia adalah kumpulan Yahudi, maka akan jadi mulia. Kita pula ambil wahyu Quran, kita gunakan, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebab apa? Sebab kita ada rohani. Kita boleh berfikir, kita ada jiwa, kita boleh fikir yang mana patut buat, yang mana tak patut buat. Wahyu tu. Jadi itu ada kaitan tentang fi ahsani taqwim. Okey, jadi kita dapat gambaran bahawa fi ahsani taqwim itu bukan sekadar pada fizikal, tetapi pada apa? Pada pemikiran, boleh berfikir, pada jiwa dia dan sebagainya. Okey, sekarang kita kuatkan lagi ayat nombor 3 ni, ayat nombor 4 ini, oleh kerana manusia itu dia sudah sebaik-baik kejadian, kerana manusia ni kan apabila dia ada akal, maka dialah yang layak diberikan tugasan, betul tak? Kan? Kenapa Allah tak bagi malaikat yang jadi khalifah kat muka bumi? Kenapa Allah pilih Adam? Kenapa Allah pilih manusia? Kenapa? Inilah keistimewaan penciptaan manusia. Oleh kerana manusia ini
dia boleh memikul bebanan, tanggungjawab. Itu yang Allah berikan banyak tanggungjawab tu sebagai khalifah. Oleh kerana tugas yang ada inilah Allah Ta'ala mengangkat keistimewaan manusia tu sehingga memang ada ayat yang terang-terang sebut manusia ini lebih istimewa daripada makhluk lain. Contohnya, kalau kita tengok dekat nota ayat nombor 13, muka surat nombor 13, contohnya Allah ciptakan bumi dalam suratul Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala kata, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah ciptakan untuk kamu semua yang ada dekat bumi ni. Maknanya istimewa. Allah ciptakan bumi ni semua untuk manusia. Menunjukkan keistimewaan manusia. Kalau kita ambil satu lagi ayat, tengok dalam suratul Isra, ayat 70, kita akan jumpa Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami bagi kat mereka guna macam-macam. Dia kata, kenderaan, Allah sediakan semua pengangkutan. Di darat boleh, di laut boleh. Kami juga telah berikan mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi itulah yang Allah nak, yang kita dapat pelajari pada petang ini pada ayat yang keempat. Dari sudut fi ahsani taqwim. Bermakna kita ni jadi mulia. Kita ni jadi istimewa kerana penciptaan kita itu fizikal dan juga zahir dan batinnya menyebabkan kita ini diberikan tugas sebagai khalifah. Banyak tanggungjawab kita, sebab tu Allah muliakan. Okay, dah habis maklumat ini, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey. Falsafah fitrah ditinggalkan. Sebab saya tak akan ulang falsafah fitrah ni kerana nanti dia ada sudut lain. Ditinggalkan. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-5. Okey, dapat faham untuk ayat yang keempat tadi? Okey. Ada yang bertanya dari sudut, saya baca soalan dekat chat tu, adakah orang OKU dari segi fizikal dan akal termasuk penciptaan yang sebaiknya? Jawapannya adalah iya. Jawapannya adalah iya. Kita tak nampak apa kelebihan mereka. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita jangan tahu kelebihan tu hanya pada fizikal yang cukup. Tak. Bukan fizikal. Betul sebut tadi ada dua sudut. Bukan sudut fizikal saja. Kalau tengok sudut fizikal, tentu kita nampak orang fizikalnya tak cukup, kita rasa bukan fi asani takwin, tidak. Tapi ia juga merujukkan perkara dalaman. Orang yang walaupun dia buta, tapi hati dia tak buta. Boleh hafal Quran lagi. Allah Ta'ala bagi pada dia banyak kelebihan yang kita sebenarnya tak tahu pun sebenarnya. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka yang tak boleh mendengar, kelebihan dia banyak. Dia tak dengar orang ngumpat. Orang tak boleh bercakap, dia tak boleh cakap benda yang kotor. Kita yang cukup semua panca indera ni, macam mana? Sebab tu nanti kita akan kaitkan dengan Allah kata illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kita akan kaitkan. Walaupun ayat 4 kata kita the best, kita penciptaan fi ahsani taqwim, tapi ayat 5 Allah bagi tahu. Inilah jawapan dia. Menjawab juga soalan puan yang bertanya tadi dari sudut pandang orang-orang yang kelainan upaya. Ayat 5 bagi tahu, kita akan baca, orang yang lengkap fizikal dia, dia berpotensi jatuh ke ayat nombor 5. Kan? Macam kita macam-macam Allah Ta'ala tanya. Telinga kau buat apa? Mata kau buat apa? Kaki kau buat apa? Ada orang yang tak cukup pendengaran, dia banyak lepas
daripada soal jawab kan. Okey, itu jawapan. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 5. Okey, petang-petang ni ya, agak surah ni dia kena banyak buat hubung kait dia dalam ayat tu juga. Jadi saya minta tuan-tuan fokus betul-betul untuk memahami perkaitan antara ayat dengan ayat. Baik, kita teruskan pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma radadnahu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia. Di sini ayat 5 ni dia merujuk kepada penghujung hidup manusia. Kalau ayat 4 tadi permulaan penciptaan manusia. Dekat ayat nombor 5 ni penutup hidup manusia tu ke mana. Jadi Allah Ta'ala kata, kemudian kami kembalikan nya tu rujuk kepada insan tadi. Asfala, tempat yang serendah-rendahnya. Asfala, ulang balik safilin. Maknanya ke tempat yang serendah-rendahnya. Okay, dapat maklumat ini? Okey. Kita lihat apa makna tempat asfala safilin ni. Serendah-rendahnya. Okey. Ada di kalangan para ulama tafsir. Okey, surah At-Tin ni dia banyak sikit dia punya sudut tafsiran ayat. Jadi kena sabar sikit. Okey, sabar, lapangkan dada, belajar perlahan. Sebab kita tak berdepan, jadi susah untuk saya nak conteng-conteng, nak tulis payah sikit. Sebab kita dalam online kan, memang nak kena saya nak kena berulang, cakap tu kena banyak berulang. Baik. Tuan-tuan pernah kita tahu kan, bapa kita Adam. Adam berada pada tempat mana mula-mula? Adam kan dia berada di tempat yang tertinggi. Di mana? Syurga. Lepas tu Adam Allah Ta'ala hantar dia ke mana? Allah hantar dia ke bumi. Ke bumi. Jadi ada kaitan sebenarnya. Macam ni kita boleh kata kaitan. Ada para ulama pula cakap ini pendapat Para ulama mengatakan pula dia ada kaitan juga dengan pokok tin. Kerana Adam dalam syurga tu, apabila pakaian dia telah tertanggal, dia ambil daun pokok tin tu, tutup pakaian dia. Nanti insyaAllah kita akan ulas lagi pada ayat pasal falahum ajrun ghairu mamnun. Lepas ni kita akan kaitkan lagi. Macam mana kita nak linkkan dengan kisah Adam. Tapi kita ambil dulu insan secara umum dulu. Baik, apa makna serendah-rendah tempat ni? Okey, ada dua makna. Okey, ada dua makna. Ada dua sudut yang para ulama. Setakat saya rujuk, baca dalam macam-macam kitab tafsir, saya jumpa dua ni di antara yang ulama ulas. Dua ni je. Okey. Pendapat pertama kata, serendah-rendah tempat tu, dia merujuk kepada umur yang lanjut tuanya. Dari sudut umur tua. Okey. Pendapat ni bukan pendapat kaling-kaling bukan pendapat yang orang biasa. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, Jarir At-Tabari. Jarir At-Tabari ni dia adalah otai dalam penulisan kitab tafsir. Tapi bukanlah semua pendapat dia kita tak boleh tolak. Tak. Tapi dia di antara rujukan klasik ulama-ulama yang paling awal. Kalau kita baca Ibnu Kathir dia datang kemudian. Tapi Imam At-Tabari ni di antara ulama yang terkenal dia. Dia panggil otai dalam banyak ulama tafsir, dia di antara otai lah At-Tabari. Jadi tuan-tuan janganlah marah saya pula, ustaz ni cakap dekat kami ke. Tuan-tuan jangan faham macam tu pula. Tak habis lagi ulasan ayat
ayat dia. Kita ambil dulu sudut faham. Apa kaitan umur tua dengan serendah tempat? Nanti kita tunggu. Ada jawapan dia Imam Tabari cakap. Jadi sebab tu saya letakkan juga maklumat dekat situ. Dia ada kaitan dengan umur yang tua. Okey. Ini bermakna kalau dikaitkan dengan umur tua, ayat 4 tadi, sebaik-baik bentuk kejadian tadi, merujuk kepada apa? Merujuk kepada usia muda lah. Fizikal masih kuat, masih tegap, boleh berdiri lama, kan? Boleh ingat banyak. Contoh, kalau kita nak kaitkan dengan umur tu ayat 5. Kita ambil dulu pendapat ni. Pendapat yang kedua kata, bukan tentang umur, dia kata. Sebenarnya serendah-rendah tempat itu masuk neraka sebenarnya, dia kata. Bukan kaitan dengan umur tua, tetapi dia kaitan dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Pendapat ni dipelopori juga oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Dapat dua maklumat ini. Sekarang kita nak lihat terlebih dahulu pendapat yang pertama dulu. Sebab pendapat pertama ni kuat juga sebenarnya. Dia ada sudut dalil dia. Kalau pasal neraka ni, kita maklum. Semua orang tahu. Semua orang tahu neraka memang serendah-rendah tempat kembalilah. Memang neraka tu. Tapi umur tua ni jarang orang ulas. Walaupun pendapat ni dikritik juga oleh ramai para ulama, tapi kita lihat dulu. Dekat mana alasan kata umur tua tu dipanggil serendah-rendah tempat? Baik. Saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor 18. Kita ambil dulu pendapat pertama, ia merupakan kiasan umur tua. Sebenarnya bukan Tabari saja. Tafsir Al-Jalalain pun mengatakan, dalam tafsir Jalalain menyebutkan, ini ialah kiasan untuk masa tua dan sifat lemah, sehingga amal seorang mukmin itu jadi kurang masa tua, tak seperti masa muda dia. Setuju tak ulasan Al-Jalalain? Setuju ke tak setuju? Ke masa tua lagi banyak buat amal daripada masa muda? Betul juga kan? Waktu kita dah berumur-umur ni, lagi banyak amal daripada muda. Tapi kalau ikutkan, kita sepatutnya dari muda dah kena buat amal. Maknanya kalau kita ulas yang pendapat dalam tafsir Al-Jalalain ni, maksudnya lah kalau macam kita tua kan, kita nak sembahyang berdiri lama pun dah tak boleh dah. Betul tak? Nak tahan lapar sikit pun dah tak boleh dah kadang-kadang. Betul tak? Mata dah tak berapa nampak lah nak baca ayat Quran. Beli pula Quran tu kecil berbenur. Baca juga. Tak nampak. Betul tak? Dah tak macam dulu dah. Jadi itu dikaitkan dengan amal orang muda dengan orang tua. Orang muda dia beramal dengan orang tua dia tidak beramal, berbeza. Kan? Kalau orang muda pergi buat ibadat haji, laju dia dah buat. Cukup sempurna dia buat. Tak perlu siapa-siapa bantu. Tapi kalau kita dah berumur pergi, kan, tak tahu bila umur kita pergi, kan berbeza kan? Berbeza. Ini kita kena terima ulasan apa yang dikatakan oleh Al-Imam dalam tafsir Al-Jalalain. Kita ambil dulu maklumat ini. Untuk kita kukuhkan lagi tentang umur tua ni, dalam surah Yasin, memang Allah sebut tentang umur tua ni. Pada ayat nombor 68. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan sesiapa yang kami panjangkan umur dia, kami kembalikanlah dia semula pada kejadian dia yang mula-mula. Kenapa mereka tak mahu memikirkannya? Jadi betul juga kan? Kalau kita lagi bertambah tua, kita jadi macam mula-mula dulu kita kecil-kecil. Perlu bantuan orang, mudah merajuk, mudah kecil hati, mama-mama sikit menangis. Ya, kita makin tua ni kan, sebab tu agak sensitif orang-orang yang sudah berumur ni.
Lepas tu mak ayah kita kalau makin berumur, jaga tutur kata bahasa dia. Kadang-kadang buat sikit je, dah kecil hati, makan dalam. Tapi anak-anak kena tahulah, kita pun akan jadi macam tu juga. Dan itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Jelas? Okey. Lepas tu, dalam suratul Nahli, kita jumpa juga ayat 70, ya Allah mengatakan umur tua ni, dia dah hilang banyak perkara, tak macam dia muda. Kalau kita baca ayat surah An-Nahl ayat 70 ni, Allah Ta'ala kata apa? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Ambil terus pada sini. Allah Ta'ala mengatakan, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah Ta'ala kata, ada pula di antara kamu yang dikembalikan pada peringkat umur dia lemah. Dia makin lemah. Lepas tu Allah kata, sehingga menjadilah dia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya dulu. Banyak dah lupa, betul tak? Belajar minggu ni, tanya minggu depan, dah kita dah tak ingat. Budak-budak, anak-anak tak. Dia tengok, dia boleh ingat. Kita cakap 100 perkataan, dia boleh ingat 100 perkataan. Betul tak? Dia tengok TV, dia dengar, dia boleh ulang balik ayat tu. Kalau kita tak boleh, kan? Kita dah memang dah tak boleh. Contohlah kan. Tuan-tuan setuju tak dengan ayat ni? Allah Ta'ala kata, kalau dia makin tua, Allah Ta'ala akan jadikan dia dah tak ingat dah apa sesuatu yang telah dia ketahui dulu. Betul. Saya sendiri pun merasai benda-benda itu sebenarnya. Mencari mana letak barang tadi, ya, ingat. Yang duk hafal-hafal dulu masa belajar, dah tak ingat dah tuan-puan. Ayat Quran banyak dah. Sebab kita mengulang lah jawapan dia satu. Memang dah banyak lupa. Ada faktor umur. Okey. Lepas tu, kita kukuhkan lagi dengan surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54 ni, Allah Ta'ala sebut. Ada 3 fasa. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Okey. Cuba tuan-tuan bulatkan perkataan dha'fin. Ada satu perkataan dha'fin kan? Perkataan dha'fin. Dha'fin ni lemah. Lepas tu bulat pula perkataan quwwah, kuat. Lepas tu bulat pula perkataan dha'fan wa syaibah. 3 fasa. Mula Allah Ta'ala kata, Allah telah menciptakan kamu bermula keadaan min dha'fin, lemah kamu. Lepas kamu lemah, kamu jadi kuat, kata Allah. Lepas jadi kuat, kamu akan jadi lemah pula serta tua beruban. Okey, nampak tak fasa-fasa dia? Maknanya apa? Maknanya, apa yang dikatakan oleh Al-Imamu At-Tabari itu boleh diterima. Bukanlah maksudnya Allah memperkecilkan, tak. Tapi itu hakikat dia. Kalaulah Allah boleh berilah kepada kita umur muda, nak tak? Nak tak? Kenapa kita nak umur muda? Sebab umur panjang lagi lah. Tapi kita umur muda, kita nak buat amal. Duduk sikit, kaki dah lenguh dah. Betul. Nampak kan? Okey, itu pendapat pertama. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata apa tadi? Ibnu Katsir kata, dia sebenarnya merujuk neraka. Tak ada mengena dengan umur yang tua tadi tu. Ni biasalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okey, pasal neraka ni kita sedia maklum. Kalau kita rujuk dalam suratul Nisa ayat 145, kita akan jumpa perkataan asfal. Asfal. Kan tadi kata fi asfala safilin. Neraka ni Allah Ta'ala kata ini untuk orang munafik. Ini cerita untuk orang munafik. Allah kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar.
Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Maksudnya tingkatan yang paling rendah. Sebab ada perkataan asfal. Fidarki ni yang paling dasar, asfal, iaitu tingkatan lah. Tingkatan yang fidarki. Yang sangat rendah. Jadi pasal neraka ni, kita semua sedia maklum. Okey. Jadi dah faham dah ayat 5 ni? Boleh? Dapat dua maklumat ni dulu. Dua maklumat ni sangat penting sebab kita nak linkkan kedua-dua maklumat itu, kita nak hubung kaitkan kedua-dua maklumat itu pada ayat yang berikutnya. Jom kita masuk ayat nombor 6. Baik. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan, persoalan, pencerahan yang boleh saya bantu sebelum kita nak lanjutkan lagi pada ayat nombor 6? Ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan dengan ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni, Allah menyebutkan tentang pengecualian. Maknanya Allah mengecualikan manusia yang boleh jatuh di dalam serendah-rendah tempat. Okey. Tapi kalau orang tanya, kalau umur tua macam mana nak selamat lagi? Sebab dia dah tua. Kita tunggu ulasan dia, akan nampak hubung kait dia umur tua itu serendah-rendah tempat, macam mana dia nak maintain dia boleh menjadi fi ahsani taqwim. Ayat nombor 6 kita akan ulas. Illalladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Okey. Dekat ayat 6 ni kita kena bahagikan dia kepada dua. Ayat nombor 6 ni maksudnya macam ni. Dia dekat sini. Ni ayat nombor 6 ni macam ni. Maksud dia ayat falahum ajrun ghairu mamnun ni, ini sebenarnya adalah balasan. Manusia akan dapat falahum ajrun ghairu mamnun ni, dia akan dapat kalau dia amanu wa amilus salihat. Gitu dia. Amanu, kalau dia amanu, kemudian dia amilus salihat. Okey, apa tu amanu? Okey, saya padam dulu. Tengok dulu terjemahan dia. Okey, Tuhan kata kecuali. Apa makna kecuali? Allah mengecualikan siapa? Ayat nombor 6 ni, Allah mengecualikan apa? Ayat nombor 6 ni Allah nak mengecualikan manusia yang pada ayat nombor 5 tadi. Ayat nombor 5 kita belajar, duhai insan, ada manusia dia akan dikembalikan serendah-rendah tempat. Nombor 1 sebab umur tua. Yang kedua pasal masuk neraka. Okey, kalau umur tua, dalam tafsir Jalalain sebut tadi tu, dia dah tak boleh, amalnya tu tak sekuat macam amal dia ketika muda. Jelas dekat situ. Tetapi dia boleh dapat lagi. Dia dah boleh dapat pahala macam dia muda dulu, macam dia kuat dulu. Dia kuat. Okey, orang yang pergi solat berjamaah, contoh dengan orang yang tak pergi solat berjamaah bagi lelaki khususnya, pahala mana lebih banyak?
tentulah solat berjamaah lebih banyak. Tapi kita ni apabila dah berumur, kadang-kadang nak jalan seorang-seorang pun dah tak boleh, dah nak pergi berjamaah. Betul tak? Kena ada orang bawa. Kalau tak ada orang bawa, tak dapat nak solat berjamaah. Betul tak? Lepas tu, mungkin setengah orang dia nak pergi solat berjamaah ni tak dapat sebab apa? Macam yelah sakit, mungkin kerana banyak halangan dia. Kan makin tua ni, makan sikit, perut dah buat hal. Makan sikit, dah buat hal. Kan kita pun sedia maklum benda tu. Tetapi, ayat nombor 6 bagi tahu, dia masih lagi boleh dapat pahala macam dia muda-muda. Macam dia kuat dulu. Boleh pergi berjamaah 5 waktu. Walaupun jauh. Okey. Ayat nombor 6 bagi jawapan. Macam mana dia kena buat apa tu? Kecuali orang yang beriman dan dia buat amal soleh. Okey. Maksud dia, kalau walaupun kita dah tak dapat nak buat pahala macam kita muda-muda dulu, contohnya waktu kita dah tak larat dah sebab umur kita menyebabkan kita dah tak boleh dah nak pergi masjid, tak boleh nak pergi awal, kan sebagainya, Allah Ta'ala kata, boleh lagi. Dengan syarat dia beriman dan beramal soleh. Maksud dia tetap lagi beriman walaupun dia dah tak larat, dia tetap lagi buat amal soleh walaupun dia tak larat. Macam mana tu? Kita ulas sekejap lagi nanti. Lepas tu, kalau kita ambil sudut faham kedua tadi, kita boleh terselamat daripada jatuh ke dalam api neraka. Macam orang munafik tu, dia berada pada serendah-rendah neraka, jatuh dalam neraka tadi, kita boleh lagi selamat. Syarat dia apa? Illa melainkan kalau dia beriman, kalau dia buat amal soleh, dia terselamat daripada dia jatuh ke dalam neraka Jahannam. Okey, dapat tak menghubung kaitkan tadi tu? Okey. Kita hubung kait. Maksudnya macam ni. Kita ambil dua sudut tadi kan. Kalau yang kata ia kaitan dengan umur tua kurang boleh buat amal. Okey, contoh. Kalau muda ni dia kuat amal. Tua ni dia tak macam dulu dah. Kan? Nak baca Quran dah tak banyak muka surat sebab mungkin dia tak nampak, nak pergi sembahyang jemaah dah tak boleh dah. Contoh. Tetapi Allah Ta'ala kecualikan dia. Illa, tu kata kecuali. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata apa? Engkau tetap lagi boleh jadi muda. Engkau boleh lagi dapat pahala macam engkau solat berjamaah 5 waktu dulu. Dengan syarat apa? Dia tetap lagi beriman, dia tetap lagi buat amal soleh. Itu perkaitan dengan kalau siapa yang pegang kepada pendapat At-Tabari tadi. Tapi kalau pegang kepada pendapat yang kata neraka tadi, dia boleh terkecuali. Dia tak termasuk dalam kumpulan asfala safilin. Syarat dia apa? Dia kena beriman dan dia kena buat amal soleh. Okey. Dah dapat dua sudut tadi tapi belum habis lagi. Sebab kita ada lagi ulasan dekat sini. Ayat dekat sini. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Maknanya kalau orang yang sudah dia berusia, okey, walaupun dia sudah tua, amalnya tak sebanyak ataupun tak sekuat ketika dia muda, Allah Ta'ala tetap lagi kata dekat dia, falahum ajrun ghairu mamnun. Macam tu. Tapi kalau orang yang dia tak masuk neraka, kan, Allah Ta'ala kata pada dia, falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, falahum tu apa? Maksudnya, mereka masih boleh mendapat ganjaran yang tidak putus-putus. Maksudnya, okey, kalau walaupun dia dah tak larat nak pergi solat berjamaah 5 waktu, kan?
Dia dah tak boleh pergi awal ke. Pergi awal kan banyak pahala dia, betul tak? Nak baca Quran lama-lama, berdiri solat panjang-panjang, kan ayat panjang baca, dapat pahala banyak ketika solat. Dah tak macam dulu. Tapi dia boleh lagi dapat pahala macam dulu. Sebab Tuhan kata apa? Mereka ganjaran dia tak putus-putus. Ganjaran dia tak putus-putus. Maksudnya pahala macam muda-muda tak putus-putus. Tapi syarat dia apa? Beriman, buat amal soleh lagi. Itu syarat dia. Okey, kita tengok huraian dia. Okey, tengok huraian dia. Dia mudah je. Okey, mula-mula saya minta kita ulas perkataan ni dulu. Kita nak ulas perkataan ajrun. Okey, kita tengok perkataan ajrun. Nak ulas perkataan ajrun dulu. Ajrun, lepas tu sifat kepada ajrun tu ghairu mamnun. Ni ada dua ni isu kat sini. Pertama ajrun. Ajrun ni apa? Ganjaran. Ganjaran. Yang ghairu mamnun adalah sifat kepada ajrun tu. Ajrun ganjaran. Tapi ganjaran macam mana? Itulah perkataan ghairu mamnun. Jadi kita lihat apa makna ajrun dan ghairu mamnun. Okay, sebab kalau kita baca terjemahan, ganjaran. Kita faham kan? Ganjaran. Ganjaran apa? Okey. Lepas tu, kalau dapat ganjaran tu, sifat ganjaran tu apa? Tidak putus-putus. Apa makna tak putus-putus? Kita akan ulas. Tetapi, ulasan kita ini, kita akan hubung kait dengan dua pentafsiran tadi. Kalau umurnya sudah tua, dia dah tak boleh lagi nak buat amal banyak macam dia muda. Ni contoh kalau siapa yang muda dia masih buat amal, tua pun dia beramal. Allah Ta'ala kata ganjaran dia tak putus-putus. Apa maksud dia? Okey. Kita baca dulu. Dekat kotak tu sudah masukkan. Okey, pertama, apa maksud ajrun dekat sini? Ajrun dekat sini ada dua makna. Dua makna ni kita kaitkan dengan dua pentafsiran tadi. Tolong dua pentafsiran tadi jangan dibuang. Okey, faham ya? Bagi siapa yang mentafsirkan asfala safilin tadi adalah umur tua, ajrun dekat sini dia dapat pahala. Dekat sini. Jelas. Kalau yang pegang kepada pendapat asfala safilin tadi adalah neraka, kalau dia beriman lagi, dia tetap buat amal soleh, dia akan dapat ajrun dekat sini. Ajrun tu adalah nikmat syurga. Yelah, kalau tak masuk neraka, masuk apa? Masuk syurga. Jadi syurga dia dapat tu, itulah dinamakan ajrun. Tapi kalau umur tua, walaupun dia dah lanjut usia, dia tetap boleh lagi dapat ajrun. Ajrun tu adalah pahala. Okey. Dah dapat dua perkaitan tadi. Okey. Lepas tu barulah kita masuk kepada sifat ajrun tadi. Allah Ta'ala kata ajrun ghairu mamnun. Dapat pahala berterusan. Kita ambil dulu yang ni. Kalau kita kata pahala ghairu mamnun, pahala tu tak putus. Berterusan dapat pahala. Kalau kita kata nikmat syurga ghairu mamnun, maksudnya syurga tu kekal. Faham tak maksudnya? Okey, kita tengok dulu maksud dia macam ni. Apa yang dikatakan pahala tu berterusan? Inilah ghairu mamnun. Okey, pahala berterusan ni tolong tulis dekat nota tu. Kaitan dengan orang yang berada pada usia lanjut. Dah tua. Tulis dekat sini. Ini kaitan dia. Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari ni, Nabi kata apa dalam hadis dia? Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw thafara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba tu dia sakit. Sakit sebab apa? Mungkin kerana dia tua. Ataupun dia buat musafir jauh dia. Maka akan dicatat lagi pahala dia. Seperti yang biasa dia buat
ketika dia tak bermusafir dan pada ketika dia sihat. Faham tak maksudnya macam ni? Maksud dia, kalau waktu kita sihat, kita dapat solat berjamaah 5 waktu. Kita buat solat berjamaah 5 waktu. Tapi apabila kita dah tak sihat, ada goutnya, kaki tak boleh berjalan, tak dapat tinggal solat berjamaah, Allah kata Nabi kata dia tetap dapat pahala macam dia pergi solat berjamaah 5 waktu. Sebab apa? Sebab masa dia sihat, dia tetap, masa dia sihat tu dia buat amal lah. Dia buatlah amal 5 waktu tu. Tapi kalau waktu muda dia tak buat 5 waktu, maka tua dia tak dapat lah. Itulah kita kaitkan tadi tu. Faham tak maksudnya? Waktu kita musafir, kita nak guna masa banyak kan? Kita tak dapat nak buat solat sunat rawatib lah contoh. Waktu kita banyak perlu. Tapi Allah tetap bagi pahala macam dia tak musafir. Dengan syarat apa? Dia mesti amanu wa amilus salihat. Ketika dia tidak bermusafir dan ketika dia sihat. Okay. Nampak tak perkaitan dia? Ini yang ada tanya soalan tentang masa kita musafir, kita sakit, dapat tak pahala lagi? Dapat. Tuhan bagi tahu, falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi dengan syarat apa? Dia mesti amanu wa amilus salihat. Ketika dia muda lah. Ketika dia tak sakit, ketika dia tak musafir. Okey, habis untuk pendapat pertama. Kita pergi kepada syurga. Jadi, kalau orang yang masuk syurga, dia dapat ajrun tadi syurga, maka nikmat dia adalah ajrun ghairu mamnun. Maksud dia apa? Tentulah nikmat syurga tu tak pernah putus-putus. Takkan habis. Ini kita boleh ambil contoh dalam suratul Ra'di ayat nombor 35. Yang Allah Ta'ala kata apa? Yang Allah Ta'ala kata ukuluha daimun wa dhilluha. Makanannya sentiasa kekal tak putus-putus dan naungannya sentiasa teduh. Itulah maknanya. Okey, saya buka pada pertanyaan. Apa-apa nak minta saya ulang ke? Yang tak faham, tolong maklumkan. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan dia malu-malu. Okey, dapat maksud dia. Okey, ada soalan nak tanya. Pada hubungan ayat-ayat tadi, bermula pada ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Dapat hubungan dia, dapat perkaitan dia. Okey, ada soalan tak? Kejap ya, saya baca. Okey. Puan Azizah tanya ni. Pendapat kedua ayat 5, Ustaz, adakah manusia ditempatkan pada serendah-rendah tempat iaitu neraka dengan kemungkaran yang dilakukan walaupun telah dianugerahkan akal untuk membezakan yang hak dengan yang batil? Tak faham ayat ni. Adakah manusia ditempatkan pada serendah-rendah tempat dengan neraka dengan kemungkaran? Yalah, jawapan dia betul lah. Memang betul. Kalau walaupun Allah bagi kita akal, walaupun Allah Ta'ala memberikan baik dan buruk, dia tidak boleh menyelamatkan kita daripada terjatuh pada ayat yang kelima tadi. Takkan boleh. Walaupun akal kita sehat, kita genius macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak buat ayat nombor 6, apa dia? Kita tak amanu, kita tak wa'amilus salihat, tak boleh. Tetapi kalau kita nak maintain, kita nak selamat, mendapat pada istilah ahsanut taqwim tadi tu, ayat 6 bagi jawapan. Kena buat apa? Amanu, beriman dan buat amal salih. Tak boleh beriman saja tapi tak buat amal salih. Tak boleh buat amal salih saja kalau tak beriman. Dia kena digabungkan dua sekali. Itu jawapan dia. Baik, ada yang lain nak tanya? Secara verbal. Boleh? Kita selesaikan. Sebab saya tak tahu tuan-tuan ni
dapat ke? Jelas ke? Ya, dekat FB saya pun saya minta maaf, saya tak dapat nak tengok, tak sempat saya nak tengok. Kalau ada soalan di FB, tolong tinggalkan soalan di komen, insya-Allah nanti saya cuba jawab. Okey. Sekejap ya. Ada yang bertanya, Ustaz, macam mana kalau masa muda tak banyak amal, umur tua bertaubat dan amal soleh selepas taubat, tak sampai berapa lama dah sakit. Dia dapat pahala setakat selepas dia bertaubat lah. Selepas dia buat amal soleh lah. Kan tadi dia masa muda dia tak buat amal. Okey, lepas tu umur tua baru dia bertaubat. Dia buat amal selepas umur dia tua. Waktu dia buat, baru dia beramal dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba dia jatuh sakit. Kan? Jadi amal yang dibuat ketika dia sihat tu Allah bagilah. Ketika dia bertaubat tu lah. Kalau ikut hadis tadi tu, dia dapat. Sebab sakit tu Allah yang buat. Allah yang datangkan. Dia samalah macam kita belajar hadis yang kalau kita sembahyang, kalau kita kena berdiri kan, orang yang solat berdiri ni pahalanya lebih banyak daripada orang solat duduk kalau bagi solat sunat. Tapi kalau kita memang sakit, kita sembahyang duduk, kita dapat pahala macam kita berdiri. Sebab sebelum waktu kita sakit, kita berdiri. Itu di antara contoh dia. Baik, ada soalan lain. Faham tak hubung kait antara ayat 4, ayat 5 dan ayat 6? Saya minta maaf kalau agak technical, agak complicated untuk surah At-Tin ni. Tapi setakat sampai ayat 6 ni, kita dah dapat mengetahui tentang tema surah yang kita belajar mula-mula dulu. Sumber kemuliaan manusia. Masih ingat lagi? Kita ni manusia, Allah ingatkan ya, kau tu mulia. Tubuh badan kau, fizikal engkau, jasadnya, rupa parasnya, tak sama macam haiwan. Tak sama macam makhluk yang lain. Korang ada akal, korang ada perasaan, korang boleh bertutur dan sebagainya. Tetapi kata Allah, ayat yang kita baca nombor 5 tadi tu, korang boleh berpotensi untuk jatuh kepada apa? Boleh jatuh kepada neraka, boleh jatuh kepada tempat yang paling bawah sekali. Tetapi tidak akan jatuh, tidak akan masuk ke dalam neraka kalau beriman dan kalau buat amal saleh. Macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Okey, setakat ni Nak tanya, kalau maksud amal soleh tu, maknanya kita kena ikhlas kerana Allah dan ittiba sunnah, kan? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Minta maaf minta maaf kerana saya tidak menyebut perkara tersebut. Sebab sebenarnya kita dah belajar surah Al-Asri. Waktu kita belajar surah Al-Asri tu kita jumpakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Okey. Saya telah terangkan perkataan salihat wa amalus salihat. Perkataan salihat itu dia terikat kepada 2 syarat. Dia terikat kepada 2 syarat, barulah amal itu dia panggil salih. Amal itu dia panggil salihat. Ada 2 seperti mana puan yang bertanya tadi. Yang pertama, amal itu dia mesti dibuat dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Mengaji ikhlas, sedekah ikhlas, puasa ikhlas. Tapi ikhlas saja tak cukup. Ikhlas mesti dipasangkan, diiringkan dengan ittiba'. Ittiba' ni maksudnya mengikuti petunjuk. Cara ibadatnya macam mana. Jangan pula ikhlas solat, tapi tambah rakaat sendiri. Tak boleh. Jadi petunjuk Nabi tu ikut sunnah Nabi macam mana ibadat tu dibuat. Sebab tu hati-hati. Kalau kita buat sesuatu ibadat,
kena tanya dulu para ulama. Jangan kita termasuk dalam kumpulan manusia yang buat ibadat yang baru, yang tidak ada contoh, tidak ada ditunjukkan oleh salafus salih. Ni kena ambil perhatian. Ramai orang dia pegang kepada tak apa, amalikan amal baik, tapi dia terlupa 2 syarat tu. Okay, kalau orang tanya, mana dapat 2 syarat tu? 2 syarat tu ada dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan 2 syarat tu. Seperti mana yang dinukilkan oleh saya lupa nama tabi'in. Dia 2 syarat tadi. Jadi tolong ya ambil maklum 2 syarat tadi. Jadi kalau kita ikhlas tak ikut petunjuk Nabi kan. Contoh kita buat ibadat haji contoh. Kita buat ibadat umrah. Orang mulakan ihram daripada sini. Contoh kan. Kita pandai-pandai je buat miqat sendiri. Kita pandai-pandai. Tu tak boleh sebab dia tak ikut petunjuk Nabi SAW. So dia tertolak. Ikhlas macam mana pun dia tetap tertolak. Dia kena diiringi 2. Dia ikhlas dan ikut petunjuk Nabi. Kalau 2 tu ada, barulah amal tu dia panggil salihat. Baik, ada soalan lain sebelum kita lanjutkan? Okey. Ada pertanyaan yang lain? Dapat tak ni? Faham tak? Okey. Ada soalan lain tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi conclusion yang kita belajar ini, apa yang kita amalkan masa muda, makna kalau kita amal masa muda, bermakna di masa tua kita walaupun kita buat sedikit, masih dikira macam muda tu lah. Ya, betul. Jadi muncul satu masalahnya masa muda, adakah kita buat tu diterima oleh Allah SWT ataupun tidak? Kita gantung pada situ dulu. Itu kita tidak tahu, wallahu ta'alam. Tapi kalau nak amalkan saja dululah. Ya. Tapi kita amal benda betul lah. Kita amal benda yang betul. Maksudnya tapi dengan syarat kita kena buat amal tu samalah. Kalau macam waktu muda kita rajin pergi ke masjid, contoh kan. Maka ketika tua kena adalah azam tu, ada usaha tu juga. Macam kita baca Quran, insya-Allah Allah akan beri itu. Itu kalau kita ambil pada tafsiran yang pertama. Okey. Jelas dekat situ? Okey, sama-sama. Ustaz. Boleh tak explain sikit pasal musafir pula? Macam mana pahala tu kita boleh dapat lagi? Kalau contoh kita balik kampung ke apa, kita tak sempat nak buat solat sunat, kira masih dapat lagi ke? Dapat jika kalau kita ambil hadis tadi, tapi dengan syarat waktu kita bermukim, kita buatlah. Bermukim kita buat. Maksudnya tapi ada benda ibadat. Tapi tak kira tua muda lah kan? Dia tak kira tua muda lah. Kalau yang tu dia tak kira tua muda. Dia sama juga macam sakit. Waktu kita sihat, tak kira lah. Sakit tu orang muda pun dia boleh dapat pahala juga. Walaupun dia muda, tapi waktu dia sihat, dia beramal. Tiba-tiba walaupun dia muda tapi dia sakit, dah tak boleh buat amal itu, Allah tetap bagi juga pahala macam dia sihat. Okey. Oleh itu, sebelum saya lanjutkan, saya nak minta kita ada waktu lagi. Kita mungkin habiskan lah kot. Saya habiskan dulu cepatlah. Okey, lepas tu kita nak isi dekat ni. Kita nak tuan-tuan lihat dekat nota tu akan ada kotak mutiara hikmah dengan kotak tindakan selepas tadabbur. Okey, kita ambil dulu. Cuba tuan-tuan buka dekat kotak. Saya terangkan dulu supaya takut tertinggal maklumat. Sebab nanti kalau nak ingat balik minggu depan, takut terlupa yang kita bincang pada minggu ni. Kalau tengok pada muka surat nombor 24 tu, saya minta tuan-tuan tulis apa
apa yang kita kena buat selepas tadabbur ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 tadi. Okey, kalau dekat sini saya bagi contoh. Kita kena mensyukuri nikmat Allah menciptakan penciptaan manusia adalah satu nikmat. Daripada kita tak ada, kita hidup. Dia adalah satu nikmat. Mensyukuri. Okey, itu tindakan dia. Okey, kalau yang kedua, setakat ayat nombor 6, nak tulis apa dekat situ? Kita nak tulis apa dekat situ, dekat tindakannya? Bila kita sihat, kita muda, kita kena rajin beramal. Supaya nanti Okey, bila kita boleh. susah nanti, kita akan dapat lagi pahala tu. Ya, boleh tulis dekat situ. Kita kata ketika sihat, buat amal. Ketika bermukim, buat amal. Ketika kita muda, kita beramal. Itu dekat sini lah. Dekat nombor 2. Maksudnya, beramal ketika sihat, beramal ketika tak musafir, bermukim, beramal ketika kita muda. Itu dia dekat situ. Itu tindakan dia. Betul, inilah kita nak ambil hasil daripada kita belajar surah At-Tin. Okey. Lagi yang lain yang boleh kita ambil pengajaran, yang apa tindakan yang boleh kita ambil pada sumpah tu, boleh tak apa? Istiqamah lah Ustaz. Amal tu mesti istiqamah, kena berterusan. Amal tu baru dikira ketika kita sakit, ketika kita musafir, ketika tua baru dikira sebab kita istiqamah dalam amal tu kan Ustaz? Ya. Boleh tulislah dekat sini juga. Sama lah macam kedua tadi. Cuma ada, maksudnya janganlah waktu muda je buat. Tua tu kita tinggal. Kita kena istiqamah. Tulis istiqamah, beramal. Istiqamah, beramal lah. Teruskan. Itu untuk yang kedua. Okey, yang ketiga, yang berikutnya kita boleh tulis apa lagi dekat sini. Ambil dulu dekat tindakan apa. Dekat tindakan. Yang keempat nak tulis apa? Pasal buah tin ke, pasal buah zaitun boleh juga masukkan pada tindakan. Nak tulis apa dekat situ? Nombor 4. Cepat. Sebelum kita lanjutkan, saya tak nak supaya kita tertinggal maklumat ni. Ada siapa nak masukkan? Kalau kita nak masukkan dekat kotak tu, apa lagi tindakan kita boleh buat? Ya, kita boleh ambil dekat manfaat buah tin dengan zaitun tadi. Dekat zaitun kan kita belajar sebelum ni kan. Kelebihan dia Allah jadikan sebagai sumpah. Makan buah tin ke. Ada orang cakap dia nak bagi pula buah tin. Tak tahu dia dah beli ke belum. Contoh, dia tanam pokok zaitun ke, ambil manfaat kan. Sebab Allah takkan, pengajaran dia, Allah bersumpah dengan tin dengan zaitun. Tapi adakah, jadi maknanya ada manfaat dia. Ambil dekat situ. Boleh tulis dekat situ. Lepas tu boleh tulis lagi lah tindakan dia. Amal ni kenalah ikhlas, kenalah ikut petunjuk Nabi SAW. Barulah dia panggil amal tu amal yang soleh. Okey, lepas tu apa lagi boleh buat ni? Okey. Kita masukkan dekat sini kotak ni pula. Dekat sini mutiara hikmah. Mutiara hikmah. Okey. Saya bagi satu contoh. Kita boleh buat satu tagline. Kita boleh buat satu mutiara hikmah. Daripada ayat tadi saya dapat letak, saya contoh, saya kata, manusia adalah sebaik-baik kejadian. Ini saya ambil ayat nombor 4. Okey. Siapa boleh kongsikan apa lagi mutiara hikmah yang boleh dia masukkan pada ayat ini? Apa lagi mutiara hikmah yang boleh dimasukkan bermula ayat 1 sampai 6? Faham tak mutiara hikmah ni? Dia macam kata-kata pujangga tapi kita ambil dari Quran. Siapa yang dah ikut, kita dah buat perkara ni waktu kita belajar surah An-Nas hari tu, surah Al-Ikhlas kita dah buat, Al-Falaq dah buat, ni dah buat. Boleh, siapa boleh buat yang kedua? Mutiara hikmah. Okey, kalau saya bagi contoh macam ni boleh tak? Kalau saya bagi contoh, iman dan amal tidak dapat dipisahkan. Boleh? Boleh ke tak boleh? Setuju? Boleh. Setuju Ustaz. Tapi kena buat betul-betul lah.
Kenapa kita kata iman dan amal tak boleh dipisahkan? Sebab Allah Ta'ala menggandingkan amanu wa amilu. Dia tak boleh iman saja, tapi tak nak buat amal soleh lain. Tak boleh. Sebab tu kita kata kita letak dalam minda kita. Ingat, kalau kita belajar hati ni kita ingat. Bukan, kita kata iman dan amal tak boleh nak dipisahkan. Maknanya bukan sekadar saya beriman Allah tu ada, tapi tak nak salat. Tak boleh. Bukan sekadar aku beriman kiamat tu ada, tapi tak nak buat bekalan pergi akhirat. Jadi iman dengan amal tidak boleh dipisahkan. Ada lagi boleh masuk dekat situ. Tulis dekat situ Muntadah Hikmah lagi. Apa dia? Setinggi-tinggi kedudukan adalah syurga. Kita ambillah lawan balik daripada serendah-rendah tempat. Tulis nombor 3. Setinggi-tinggi kedudukan martabat manusia adalah dalam syurga. Itu nombor 3. Jadi apabila kita ambil surah At-Tin, kita ingat siapa bila-bila. Letaklah tagline ni, letak tampal ke, buatlah mana-mana letak. Sebagai kita ingat. Kita boleh ingat surah At-Tin. Jadi tempat yang kita nak cari setinggi-tingginya adalah syurga. Sebab kita tak nak masuk. Lepas tu buatlah yang keempat. Yang keempat tu Muntadah Hikmah apa? Serendah-rendah tempat kedudukan manusia adalah neraka. Buat yang keempat. Serendah-rendah kedudukan adalah di neraka. Kalau ketiga tadi, setinggi-tinggi kedudukan adalah syurga. Jadi apabila kita faham maklumat ni, dia akan berikan surah At-Tin ni dia akan bagi dia membantu kita, berikan kita petunjuk bahawasanya mulianya kita ini sebenarnya dengan apa? Okey. Tambah kat situ yang kelima. Tulis. Mulianya manusia ini dengan iman dan amal salih. Itu yang kelima. Tulis. Mulianya manusia dengan iman dan amal salih. Itu Muntadah Hikmah dia. Maksudnya, walaupun pangkat kita tinggi, walaupun kita ni siapa sekalipun, tapi kalau kita tak ambil ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat, habis. Okey, dah dapat? Boleh tambah lagi? Nak tambah apa lagi kat situ? Okey, tambah apa lagi dekat situ? Kalau saya letakkan lagi boleh tak dekat Muntadah Hikmah? Okey, tulis dekat situ. Tulis ya. Kita tulis kat situ. Iman dan amal penyelamat dari neraka. Iman dan amal penyelamat dari neraka. Iman dan amal penyelamat dari neraka. Boleh juga buat tagline macam tu. Ingat Muntadah Hikmah daripada Al-Quran. Okay. Ada satu lagi boleh masukkan. Apa dia? Ni saya je yang isikan, baik saya isi terus semua sekali. Kan? Tak apa. Ni saya nak bawa tentang maklumat ni supaya tuan-tuan tahu lepas ni. Kalau baca Quran, kalau faham Quran, cari pengajaran dia. Tapi saya tukar istilah pengajaran tu, saya letak dia jadi sebagai tagline. Saya nak cari dia sebagai Muntadah Hikmah. Nak cari teladan dia. Okey, satu lagi boleh tulis. Nikmat dalam syurga ghairu mamnun, tidak akan putus. Tulis di situ. Nikmat dalam syurga dia tidak akan putus. Ada lagi? Boleh masukkan? Siapa boleh kongsi lagi? Ustaz, kalau kita cakap macam kalau terima wahyu, maksudnya kita sebaik-baik manusia. Kalau kita terima ajaran Quran tu. Sekejap. Ada yang mengaji tu tadi tu. Okey, sekejap. Oh, kat rumah saya. Sekejap. Saya silent lepas tu buka balik. Okey. Boleh buka balik. Okey. Boleh ambil apa lagi dekat sumpah tentang Tursina, sumpah tentang Baladul Amin. Kan kita dah belajar untuk siri yang kedua.
Apa yang boleh kita ambil lagi? Dia punya pengajaran dia. Saya tak nak habiskan lagi ayat ni. Kita akan buat minggu depan habis dengan surah baru juga. Tapi saya nak tuan-tuan ambil dulu maklumat ni. Supaya tidak terlupa. Okey, lagi ada apa lagi? Tulis dekat situ. Tadi apa tadi Syahidah ya? Apa dia yang boleh kongsi tadi? Kalau siapa? Puan apa ni? Nak tanya yang kalau negara aman, jiwa pun aman, amalan pun berterusan, berkenaan dengan Hazal Baladil Amin tu, tentang bandar yang aman. Macam mana kita nak kaitkan negara yang aman, jadi jiwa kita pun aman untuk beribadah. Iman aman. Apa ayat dia? Cuba buat ayat dia. Ayat tak pandai. Yang saya nak berkaitkan yang nombor 3 tu, Hazal Baladil Amin tu, negara yang aman. Dia kata bandar yang aman kan. Jadi jiwa kita pun nak beramal pun tenteram. Aman. Macam berterusan. Nikmat aman negara itu, amal kita pun bertenteram. Boleh, tapi tu kena kaitkan dengan yang boleh. Kita boleh gunakan kat situ. Okey. Ada lagi, banyak lagi saya nak bagi ni, saya nak kongsi daripada ayat. Sebenarnya kaedah ni sebenarnya dia membantu kita untuk mengingat balik ayat, dan itu sebenarnya kita belajar Quran. Untuk ubah cara kita berfikir dengan kita masukkan apa pesanan Quran. Ubah untuk kita bertindak, kita masuk kepada tindakan selepas tadabbur. Jadi kena iring. Okey, lagi apa tadi Syarah sebut tadi apa? Terima wahyu. Tempat saya tengah azan. Kalau kita terima wahyu atau ajaran Quran ni sebaik-baik manusia. Boleh kita kata sumber kemuliaan manusia ini adalah mengikuti wahyu yang diturunkan. Boleh ada kaitan dengan sumpah. Banyak lagi ni. Ni sebenarnya saya memang nak bantu puan. Apa dia? Apa puan apa? Amal soleh setinggi gunung Sinai. Amal soleh setinggi gunung Sinai. Boleh? Boleh. Boleh. Amal soleh setinggi gunung Sinai, tapi jangan lupa syarat untuk solehat tu ya. Ada lagi sebenarnya yang boleh kita buat. Apa dia yang boleh lagi kita buat? Okey, kalau kita nak letakkan dengan sumpah, kita boleh tulis dekat situ. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bersumpah dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Ini sebenarnya kita dah pernah jumpa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bersumpah dengan apa sahaja Allah kehendaki. Allah boleh bersumpah dengan buah tin, dia boleh bersumpah dengan apa sahaja. Okey, dah tulis dekat situ. Lepas tu boleh tulis lagi. Setiap perkara yang Allah gunakan dalam sumpah pasti ada nilai. Pasti dia ada keagungan. Tulis kat situ yang kedua. Setiap yang Allah gunakan dalam sumpah pasti ada nilai, pasti ada keagungannya. Lagi yang lain ada dah. Boleh teruskan lagi. Okey, kalau dah tak ada, sebelum kita terlupa, tak ada soalan kan? Saya nak lanjutkan dengan ayat berikutnya. Okey, ayat berikutnya mudah je. Ayat berikutnya, ayat nombor 7 ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan? Engkau dekat sini merujuk kepada dia punya ayat ni ditujukan, mukhatab dia dituju kepada insan, kepada mana-mana manusia yang dia tak percaya adanya hari pembalasan. Apa perkaitan hari pembalasan dengan ayat tadi tu? Okey. Dia punya perkaitan dia apa? Ayat ni sebenarnya ayat bentuk takjub. Ayat yang kita kata,
apa alasan yang menyebabkan kau boleh mendustakan hari pembalasan sebenarnya ayat dia. Okay, kita tengok dulu tafsiran ayat dia. Okay. Kalau kita baca dekat Dr. Wahabah kata, okay, sebab ayat tu Dr. Wahabah kata, wahai orang kafir, apa yang membuatkan engkau ni tak percaya, mendustakan setelah disebutkan penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna? Kemudian Allah kembalikan engkau pada umur yang paling lemah. Itukah semua menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang yang mati? Allah boleh ubah daripada tua kepada muda, daripada muda kepada tua. Itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ubah satu peristiwa kepada satu peristiwa. Lepas tu Allah yang menciptakan manusia daripada tak ada, kemudian kepada ada. Lepas tu pula cipta dengan sebaik-baik fi ahsani taqwim. Itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa korang tak percaya tentang adanya hari pembalasan tu? Okay, nampak tak hubung kait dengan penciptaan manusia tu dengan ayat 7. Kalau kita baca tafsir Jalalain mengatakan, setelah Allah menjelaskan dia cipta manusia dalam bentuk yang paling baik, kemudian mengembalikan kepada serendah-rendah umur, semua tu sebenarnya bukan sia-sia Allah sebut tu. Sebenarnya itu menunjukkan dia sangat mampu membangkitkan manusia setelah mati. Maksud dia macam mana? Okey, maksud dia macam kita terang tadi mula-mula. Kalau nak hidupkan orang mati, Allah cipta baru ke? Allah cuma hidupkan je. Allah tak cipta baru. Allah cuma hidupkan balik yang telah Allah cipta mula-mula. Betul tak? Nanti di hari akhirat, kita akan dibangkitkan dengan orang yang sama. Lepas kita mati, kita hidup dengan orang yang sama. Gunakan roh yang sama waktu Allah cipta mula-mula. Begitu juga, kalau orang yang usia dia berubah kan, macam kita tahu kan, siapa dekat sini yang dia boleh tolak dia daripada dia muda? Ada tak mana-mana ubat, ada tak mana-mana permakanan yang dia boleh tolak jangan jadi tua? Ada tak? Jawapannya tak boleh tolak. Maknanya, kalau tak boleh tolak daripada Allah ubah usia tu, ada satu kuasa yang mengubah usia kita, maka kenapa boleh tolak pula Allah Ta'ala yang akan ubah daripada mati, kemudian hidupkan balik? Kenapa boleh tolak perkara tersebut? Sedangkan umur pun tak boleh nak ditolak dah, kan? Itu menunjukkan bukti Allah nak menyebutkan tentang adanya hari pembalasan. Okey, jelas. Ayat 7. Okey, ayat 7. Dan ayat 7 ni juga menjadi jawapan yang kita sebut tadi awal-awal. Mengapa Allah sampai menegaskan 6 kali tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi? Kenapa? Kerana ada kaitan dengan orang yang tak percaya adanya hari pembalasan. Sedangkan dia lupa, dia dulu tak ada, Allah cipta dia fi ahsani taqwim. Okey, kemudian kita tutup dengan ayat nombor 8. Kita nak tamatkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini bentuk persoalan dari Allah. Allah Ta'ala kata apa? Bukankah Allah Ta'ala hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Okay. Ayat ni, kalau kita baca dekat sini, kita tengok dulu Quraish Shihab kata apa. Syekh Quraish Shihab kata surah At-Tin diakhiri dengan suatu pertanyaan. Yang pertanyaan tu mengandungi maksud Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Maksudnya pertanyaan ni, dia bukan pertanyaan yang berbentuk nak tahu jawapan. Tapi pertanyaan tu berbentuk penetapan. Allah nak menetapkan, kata Quraish Shihab, Allah nak menetapkan dia tu maha bijaksana dalam segala perkara, termasuk segala keputusan dia yang telah Allah buat. Sama ada masa manusia tu ada dekat dunia, termasuklah masa depan manusia nanti di hari akhirat. Lepas tu kalau kita baca Al-Jalalain kata apa? Allah Ta'ala tu dia seadil-adil hakim
dalam beri keputusan yang paling adil. Jadi kalau keputusan Allah Ta'ala tu juga akan adil di hari akhirat. Lepas tu kalau kita baca Ibnu Katsir kata, bukankah Allah adalah hakim yang paling bijak dan tidak menzalimi seorang pun? Di antara bentuk keadilan dia, diadakan hari kiamat. Kalau sekarang, orang boleh lari, orang boleh tak mengaku bersalah sebagainya. Tapi bentuk adil Allah, Allah buat hari kiamat tu. Jadi apabila Allah jadikan hari kiamat tu, nanti Allah akan menuntut keadilan untuk orang yang dizalimi di dunia dari orang menzalimi. Jadi ini adalah ulasan para ulama yang nak menunjukkan bahawa Allah bertanya kat sini, bukankah Allah tu hakim yang seadil-adilnya? Maka dikaitkan juga dengan ayat nombor 7 tadi, pasal Allah tu kalau dia menjadikan hari pembalasan, dialah hakim yang seadil-adilnya dalam memberikan pembalasan. Okey, termasuklah Allah Ta'ala ini, dia maha hikmah. Jadi, apa yang Allah tetapkan dekat muka bumi ini, apa yang berlaku dekat alam ini, semuanya di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka habislah pelajaran kita pada petang ini. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan tulis dekat maklumat-maklumat ini. Jadi boleh tulis dekat mutara hikmah ni apa? Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tambah satu lagi. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Lepas tu kita boleh tulislah kat situ, pembalasan yang paling adil akan berlaku di hari akhirat. Boleh tulis juga dekat situ. Ataupun kita tambah satu lagi, semua manusia akan melalui sesi pembalasan. Boleh juga tulis dekat mutara hikmah tu. Lepas tu boleh juga tulis dekat tindakan selepas tadabbur ni, meyakini akan adanya hari pembalasan. Itu tindakan kita. Kita kena nak yakinkan lagi, nak kukuhkan lagi bahawasanya hari kiamat ini dia wujud. Kita kena meyakini. Jadi meyakini tu kenalah ada tindakan. Kalau yakin aja kiamat tu ada, tapi macam tak fikir mati, tak meyakinilah hari kiamat tu ada dengan sebenar-benarnya. Jadi meyakini adanya hari pembalasan. Jadi daripada ada hari pembalasan, tuan-tuan nak balasan apa? Nak balasan baik ke nak balasan buruk? Jadi tulislah dekat tindakan tu. Sentiasa melakukan amal soleh bagi mendapat balasan yang sebaiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ada lagi tak siapa-siapa yang nak kongsikan lagi? Banyak ni kita belajar ni. Dekat sini. Ada lagi? Okey. Ada apa-apa lagi pertambahan tindakan? 3 minit lagi saya tamat. Saya dekat orang. Dah dekat 2 jam juga ni. Tak apa. Ini pun amal soleh. Jangan kita nampak belajar ilmu ni bukan amal soleh. Ni adalah amal soleh. Baik, ada siapa-siapa nak tanya? Nak tambah lagi maklumat? Daripada surah At-Tin. Okey, ada? Saya tengok dekat bahagian chat. Ada tak? Ada tak yang bertanya ni? Tak boleh ustaz tu apa? Tak boleh tu. Mutiara hikmah, Allah sangat-sangat memuliakan dan menyayangi manusia. Betul. Boleh masuk dekat mutiara hikmah. Allah sangat memuliakan dan melebihi manusia. Boleh. Tapi kemuliaan itu dia tidak kekal. Dia hanya boleh kekal macam kita sebut tadi dengan beriman dan beramal saleh. Baik. Ustaz, tolong jawab soalan saya mengenai ayat 6 di atas. Ayat 6 di atas. Sini soalan apa? Soalan 6 di atas.
Oh dah, saya dah jawab tadi dah. Alright. Okay. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan kerana boleh bersabar. Ya, kalau ada mana-mana penerangan saya yang kurang faham, nanti tolong tanya balik semula ya. Walaupun kita dah habis pengisian ni. Kalau ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Semoga segala mutiara hikmah tadi kita dapat jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Semoga kita dapat memperbaiki amal-amal kita dengan kita mengambil tindakan selepas kita tadabbur. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada surah yang lain pula bagi surah-surah lazim. Nantikan saya maklumkan nama surah dan nota akan diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada rakan-rakan, tuan-tuan yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jika tiada nota, sila nyatakan di bahagian komen. InsyaAllah akan diberikan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada penganjur kita pada petang ini setiap hari Khamis, Zandra dan ahli keluarga. Okey, ada penutup apa Zandra sebelum kita tamatkan? Tak ada ke Zal? Kalau tak ada, saya tamatkan. Okey, kalau tiada di sini kita tutup pengisian kita pada petang ini dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.